Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Usair bin Jabir radhiyallahu an anna ahlal Kufah wafadu ila Umar wa fihim rajulun mimman kana yaskharu bi Uwais faqala Umar hal hunalika ahadun minal qaraniyin faja'a dhalika ar-rajul faqala Umar inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qala inna rajulan ya'tikum minal Yaman yuqalu lahu Uwais la yada'u bil Yaman ghaira ummin lahu qad kana bihi bayad fada'a Allah fa'adhhabahu anhu illa mawdi'ad dinar awid dirham faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Usair bin Jabir radhiyallahu an. Kata dia, sekumpulan rombongan daripada Kufah pergi jumpa Sidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dalam kumpulan itu, dalam rombongan itu, ada satu orang yang bernama Uwais. Yang dia ni satu orang yang dipandang lekeh oleh orang lain. Bila rombongan ni sampai di depan Sidina Umar, faqala Umar. Umar tanya, hal ha huna ahadun minal qaraniyin? Umar kata, dalam kalangan hampa ni ada tak ada satu orang daripada suku Qaran? Faja'a dhalika ar-rajul. Jadi Sayyidina Umar tanya, satu laki-laki sudah pergi dekat Sayyidina Umar. Faqala Umar inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qala. Sayyidina Umar kata, yang aku tanya ni bukan pasal apa, pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Nabi kata, inna rajulan ya'tikum minal Yaman.
Nabi kata di depan sahabat-sahabat yang ramai-ramai, Nabi kata di kalangan hampa ni akan ada yang didatangi oleh satu orang daripada Yaman. Nabi cakap depan sahabat ramai ni. Nabi kata, ni dalam kalangan hampa ni akan ada satu orang yang esok, satu orang istimewa daripada Yaman akan mai jumpa. Yuqalu lahu Uwais. Nabi kata, orang istimewa ini nama dia Uwais. Tuan-tuan, Uwais ini, dia bukan sahabat Nabi, tapi dia hidup masa Nabi hidup. Cuma dia tidak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang boleh dipanggil sahabat ni adalah orang yang hidup zaman Nabi dan masuk Islam di depan Nabi. Kalau dia hidup zaman Nabi tapi dia tak pernah dapat peluang jumpa Nabi, dia bukan sahabat. Uwais duduk di Yaman, dia tak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masa Nabi hidup, dia ada di Yaman. Maka dia dipanggil daripada kalangan tabi'in. Yang peliknya ialah Nabi kata di depan sahabat-sahabat ni, Nabi kata di kalangan hampa esok akan ada orang yang bertuah. Bertuah pasal apa? Pasal dia dapat jumpa satu orang istimewa daripada Yaman, nama orang tu Uwais. La yada'u bil Yaman ghaira ummin lahu. Nabi kata semasa Uwais mai jumpa salah seorang daripada hampa ni, pada masa tu mak dia ada lagi. Tapi mak dia ada di Yaman. Qad kana bihi bayad. Nabi kata orang istimewa yang aku maksudkan ini ialah Uwais, dan dia ni di antara tanda pengenalan dia ialah dia ada tumpuk putih di badan dia. Dalam hadis lain cerita kata dia ada tumpuk putih di bau belah kanan dia. Ada satu tumpuk putih di kulit dia. Fada'allah fa'adhabahu anhu illa mawdi'ad dinar awid dirham. Nabi kata asal-asal badan dia ni ada penyakit putih-putih. Penyakit apa? Sopak. Dia ni manusia istimewa ni yang tak pernah jumpa Nabi, tapi Nabi tahu nama dia dan Nabi bagi tahu kata dia akan mai satu hari esok untuk jumpa salah seorang daripada sahabat Nabi ni. Nabi kata siapa jumpa dia, orang tu betul. Nabi tak pernah jumpa Uwais ni, tapi Nabi sebut nama dia. Nabi kata dia nanti mai daripada Yaman dan dia ni satu orang bagus, satu orang istimewa, dan hampa nak kenal dia, di badan dia ada tumpuk putih. Pada mulanya, badan dia banyak kena penyakit putih. Fada'allah. Dia minta doa kepada Allah. Minta Allah sembuhkan penyakit itu. Fa'adhabahu anhu. Tuhan buang penyakit itu daripada badan dia. Illa mawdi'ad dinar awid dirham. Tapi Tuhan tinggal sikit putih sebesar duit dinar ataupun sebesar duit dirham. Saja Tuhan bagi tinggal itu sebagai nak jadikan tanda pengenalan dia kepada sahabat-sahabat Nabi yang kemudiannya. Faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum. Nabi kata satu aja. Siapa nak jumpa dia, aku tak tahu. Tapi siapa pun kalau jumpa dengan Uwais daripada Yaman ini, jangan lepas peluang ini. Jumpa dia dan minta suruh dia doa kepada Allah supaya Allah ampun kamu. Spesial tak spesial tuan-tuan? Uwais ni sangat spesial. Pasal apa? Pasal Nabi SAW sebut dia. Sebut nama dia sekali. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kata dia, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna khairat tabi'in rajul yuqalu lahu Uwais wa lahu walidah wa kana bihi bayad famuruhu falyastaghfir lakum
atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis lagi satu riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kata Sayyidina Umar, aku pernah dengar Nabi SAW bersabda, Nabi kata, inna khairat tabi'in. Nabi kata sesungguhnya dalam kalangan tabi'in, orang yang paling baik, rajulun yuqadu lahu Uwais. Nabi kata adalah satu orang laki-laki yang dipanggil dia dengan nama Uwais. Dalam generasi tabi'in, tabi'in ni siapa tuan-tuan? Generasi selepas sahabat. Generasi yang tidak sempat jumpa Nabi. Daripada generasi kedua selepas sahabat Nabi. Nabi kata dalam kalangan tabi'in, Nabi point nama dia. Dalam kalangan tabi'in, hak ramai-ramai ni, dalam generasi kedua selepas zaman sahabat ini, akan ada satu orang yang dia ni, Nabi kata khairat tabi'in. Di kalangan tabi'in, dia orang paling baik. Yuqalu lahu Uwais. Nabi sebut siap dah nama dia Uwais. Walahu walidah. Nabi kata dia ada mak. Dia ada seorang ibu. Dia ada seorang mak, wa kana bihi bayad. Dan Uwais ini ada satu penyakit putih di kulit dia. Nabi kata famuruhu. Nabi kata cari dia ni. Nabi kata aku pesan dekat hampa, cari Uwais ini. Falyastaghfir lakum, minta supaya dia tolong doa pada Allah supaya kamu diampunkan dosa oleh Allah. Hadis ini dibahas oleh ulama hadis. Di antara perbahasannya ialah, mereka kata di kalangan tabi'in ada lagi satu nama hebat. Siapa dia? Sa'id Al-Musayyib. Ini nama hebat. Maka ulama hadis bincang, kalau macam tu, di antara Uwais bin Amir dengan Sa'id bin Musayyib, hak mana lebih baik? Itu dia. Pasal apa? Pasal Sa'id bin Musayyib juga satu orang hebat, sehingga kan dia disebut sebagai salah seorang daripada 7 orang faqih daripada kalangan tabi'in di Madinah. Sa'id bin Musayyib. Ada 7 orang hebat di Madinah pada masa itu. Salah seorang ialah Sa'id bin Al-Musayyib. Ni pula amai dalam hadis, Nabi kata daripada kalangan tabi'in, orang yang paling baik ialah Uwais bin Amir. Ulama kata dah tu hak mana satu lebih baik daripada yang satu lagi. Kata sepakat dicapai di kalangan ulama hadis, mereka kata Uwais hebat dari segi dekat dia dengan Allah. Manakala Sa'id bin Al-Musayyib hebat dia dari segi ilmu yang dikuasai oleh dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Uwais bin Amir ini dia tabi'in, dia hidup zaman Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi, dan dia wafat, dia syahid di dalam perang Siffin. Perang di antara Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia memihak kepada Sayyidina Ali dan dia syahid di dalam perang itu. Manakala Sa'id bin Al-Musayyib pula, dia ni muda lagi. Dia lahir pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia dikenali sebagai salah seorang daripada fuqaha hebat di Madinah. Dan dia menjadi menantu kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Dalam sebuah hadis yang panjang, riwayat daripada Usair bin Jabir radhiyallahu an. Dia kata, kana Umar bin Al-Khattab iza ata alaihi amdadu ahli al-Yaman sa'alahum afikum Uwais bin Amir hatta ata ala Uwais faqala anta Uwais bin Amir qala na'am qala min Murad summa min Qaran qala na'am qala fakana bika baras
Fabara'ta minhu illa mawdi'a dirham? Qala na'am. Qala walaka walidah? Qala na'am. Di sini cerita, kata satu hari apabila Uwais sampai di Madinah, bila mereka minta nak menghadap Sayyidina Umar, orang beritahu dekat Sayyidina Umar, dia kata, ya Amiral Mu'minin, ada rombongan daripada Yaman nak jumpa dengan Tuan. Umar bila dengar kata rombongan Yaman, dia panggil mai cepat-cepat. Sebab dia mencari Uwais. Sebab Nabi kata Uwais duduk di Yaman. Bila kata ada rombongan daripada Yaman mai, Umar memang mengalu-alukan rombongan daripada Yaman. Bila masuk aja rombongan ni, terus Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia tanya, afikum Uwais bin Amir? Terus soalan pertama. Dia kata, hampa ni daripada Yaman, ada tak ada orang nama Uwais bin Amir? Tuan-tuan tengok yang kata sahabat Nabi. Oleh kerana itu pesan Nabi, dia pegang. So, Nabi pesan di depan semua orang. Nabi kata di kalangan hampa akan ada yang dapat peluang jumpa dengan orang hebat daripada Yaman. Nama dia Uwais bin Amir. Sayyidina Abu Bakar duk tunggu peluang tu, tak dapat sampai wafat Sayyidina Abu Bakar. Naik Sayyidina Umar, duk tunggu peluang tu. Bila ada rombongan Yaman, tanya. Bila ada rombongan Yaman, tanya. Rupanya nak jadi rezeki Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia kata, adakah dalam kalangan hampa Uwais bin Amir? Ada. Faqala Umar, anta Uwais bin Amir? Bila dia mai depan, Umar terus tanya dia, hangga Uwais bin Amir? Dia kata, na'am, ya. Umar kata, min Murad? Engkau daripada suku Murad? Dia kata, na'am. Summa min Qaran? Umar kata, kemudian daripada suku Qaran. Murad ini satu suku besar. Dalam Murad itu ada pula pecahan dia, Qaran. Macam kita lah, Melayu ni satu rumpun besar. Dalam Melayu ni ada Jawa, ada Banjang, ada Melayu, ada macam-macam. Jadi Murad ini satu suku besar macam Melayu. Dalam Murad ini ada Qaran, ada Jawa, ada Banjang. Jadi Uwais bin Amir ini, Nabi habang dah, dia daripada Murad dan dia pecahan dia ialah Qaran. Itu sebab dia dikenali dengan nama Uwais Al-Qarani. Tuan-tuan pernah dengar? Orang selalu sebut Uwais Al-Qarni. Bukan Al-Qarni, Al-Qarani. Daripada kampung dia nama Qaran. Dan daripada suku dia yang bernama Qaran. Dan macam orang hari ini, Syekh Nuruddin Al-Banjari, dia panggil. Tu daripada suku Banjar. Dia panggil Al-Banjari. Uwais Al-Qarani. Daripada suku Qaran. Dia ni. Qala na'am. Dia kata, ya. Terkejut dia. Dia ini first time. Dia mai di Madinah. Dan ini pertama kali dia jumpa dengan Sayyidina Umar, Amirul Mu'minin. Tiba-tiba Umar tahu nama dia. Umar terus tanya, hang ke Uwais bin Amir? Dia kata, ya. Terkejut dia. Umar tanya lagi, hang daripada suku Murad? Dia kata, ya. Umar tanya lagi, hang daripada suku Qaran? Dia kata, ya. Qala fakana bika baras. Ini sudah terlalu spesifik. Umar kata dekat dia, hang ada penyakit kulit putih ke? Umar tanya dia. Fabara'ta minhu? Umar kata kemudian penyakit tu lega. Illa mawdi'a dirham, melainkan tinggal putih sikit aja, besar duit dirham. Betul ke? Tuan-tuan, kalau kita orang tahan-tahan duk tanya lagu tu. Kata aku buat salah tang mana ni? Awak dia tahu pasal aku habis semua ni. Nampak tuan-tuan? Dia pun sahabat, satu khalifah besar yang memerintah 2/3 dunia. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an sudah buat terkejut dia macam tu. Hang ada penyakit dan lah ni dah tinggal banyak tu aja, besar duit dirham saja, putih di kulit hang. Dia kata, na'am. Walaka walidah? Umar kata, hang ada mak lagi kan? Dia kata, na'am. Dia kata, kacau ni, orang tua ni tahu semua ni. Qala, kata Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sayyidina Umar kata, cerita dia macam ni.
Nabi SAW ada bagi tahu dekat kami. Nabi kata, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli Yaman min Murad summa min Qaran. Nabi habaq kat kami masa Nabi hidup dulu. Nabi kata, di kalangan kami sahabat-sahabat akan ada yang didatangi oleh orang yang bernama Uwais bin Amir. Dia ni mai daripada Yaman, dia daripada suku Murad dan dia daripada suku Qaran. Fakana bihi baras. Nabi kata dia ada penyakit kulit, putih di kulit dia. Fabara'a minhu, penyakit tu lega, illa mawdi'a dirham, melainkan tinggal besar duit dirham. Hak aku tanya hang tadi, hak Nabi habaq kat kami, dia kata. Lahu walidah. Nabi habaq kata hang mak do ada lagi. Huwa biha barrun. Nabi kata, hang satu orang anak yang cukup berbakti kepada mak. Nabi habaq sampai macam tu. Law aqsama 'ala Allah. Nabi habaq dekat kami, kata hang satu orang manusia yang kalau hang bersumpah dengan nama Allah, la abarrah, Tuhan akan makbulkan sumpah itu. Sayyidina Umar habaq kat dia. Fa in istata'ta an yastaghfir laka faf'al. Nabi kata, siapa dapat peluang jumpa dengan hang, satu benda Nabi suruh kami buat. Minta hang tolong doa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa kami. Hebat tak hebat tuan-tuan? Sayyidina Umar tu dah cukup hebat. Tiba-tiba Nabi pesan tinggal ada satu manusia yang juga hebat. Siapa dia ni? Uwais bin Amir, ataupun dikenali dengan nama Uwais Al-Qarani. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian kata Sayyidina Umar, fastaghfirli, tolong Sat, minta dekat Tuhan supaya Tuhan ampun dosa-dosa aku. Fastaghfaralah. Maka dia pun angkat tangan doa, minta, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa Umar. Dia minta. Faqala lahu Umar, aina turid? Umar tanya dia, ni lepas ni hang nak pergi mana? Dia daripada Yaman, dia mai ke Madinah, jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya dia, ni lepas ni ke mana arah tujuan hang? Hang nak pergi ke mana lepas ni? Qala al-Kufah. Dia kata, aku cadang lepas Madinah ni, aku nak pergi Kufah. Kufah di mana tuan-tuan? Di Iraq. Di Iraq. Dia nak pergi sana, dia kata. Qala, kata Sayyidina Umar, ala aktubu laka ila amiliha? Umar kata, okey, aku nak buat satu surat kepada Governor Kufah. Hang pergi sana, hang bawa surat ni, pergi jumpa Governor. Bagi dekat Governor surat ni. Surat daripada Umar kepada Governor Kufah. Bagi surat ni. Mereka tahulah nak jaga hang macam mana. Hebat tuan-tuan. Pasal apa hebat? Pasal dia disebutkan sebagai manusia hebat oleh Nabi SAW. Maka sudah tentu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu nak buat baik dekat dia. Sebab dia manusia hebat. Umar nak tulis surat. Bawa surat ni pergi Kufah, tunjuk dekat Governor. Governor tengok surat aku. Aku Amirul Mukminin. Dia tengok surat aku, dia pakai layan hang. Qala, kata Uwais, akunu fi ghabra'in nas ahabbu ilayya. Tu dia tuan-tuan. Dia kata, Tuan, terima kasih banyak-banyak. Saya lebih selesa duk ada sama dengan orang-orang kebanyakan, orang biasa. Tak mau layanan VVIP, tak mau. Umar nak bagi dekat dia satu layanan istimewa. Dia kata tak mau. Minta maaf Tuan, saya suka gula. Saya suka saya ni ada dengan orang kebanyakan. Qala, kata Usair, rawi hadis ini. Falamma kana min al-'amil muqbil hajja rajul min ashrafihim. Lepas itu dia pun berangkat, dia pergi ke Kufah. Tahun yang berikutnya, orang besar daripada Kufah mai buat haji di Makkah. Mai ke Makkah buat haji. Fawafaqa Umar. Bila selesai haji, dia pergi ke Madinah nak berjumpa dengan Sayyidina Umar, khalifah mereka. Fasa'alahu an Uwais. Bila nampak orang besar daripada Kufah mai, Umar tanya soalan pertama, hampa kenal tak Uwais? Apa jadi dengan dia lah ni? Nampak tuan? Pasal apa Umar ingat sangat kat dia?
Pasal Nabi SAW pesan dekat mereka. Kata Uwais orang istimewa. Bila Umar nampak aja muka orang besar Kufah, Umar tanya tu, apa khabar dengan Uwais? Dia pergi ke Kufah. Apa khabar dengan dia? Qala, jawab orang besar Kufah, taraktuhu rathal bait. Dia kata, dia ni tak payah buat apa. Kami terpaksa biarkan dia duduk di dalam rumah yang buruk. Ratha maksudnya buruk, rumah lusuh, rumah usang. Dia tak mau keistimewaan. Orang nak bagi privilege dekat dia, nak bagi keistimewaan dekat dia, dia tak mau. Dia memilih untuk hidup secara orang macam Tok Guru ni Aziz lah, kita kata lagu tu lah sedang. 20 tahun jadi menteri besar, lagu tu lah. Elon potong, bagi balik dekat rakyat. Orang bagi rumah tak mau nak duduk rumah kampung. Macam tu. Uwais, dia macam tu. Nabi pesan, kata dia orang istimewa. Orang pakat nak buat baik dekat dia. Dia tak mau. Dia memilih untuk hidup macam tu. Benda ni tuan-tuan bukan boleh buat-buat. Benda ni dia genuine. Dia tak boleh. Kalau kita nak buat-buat, setahun boleh. 2 tahun boleh. 20 tahun tak boleh. Dia kena orang yang jenis macam tu. Jenis dia ni jenis humble. Jenis tawaduk. Jenis orang merendah diri. Jenis orang takut pada Allah. Dia boleh. Dia bukan nak berpura-pura. Dia bukan nak menunjuk-nunjuk dekat orang. Kata dia ni zuhud. Kata dia ni tawaduk. Tak. Dia jenis macam tu. Kata pembesar daripada Kufah ni, dia kata, taraktuhu rathal bait. Kami terpaksa biar dia duduk di dalam rumah buruk. Kerana dia tak mau orang bagi keistimewaan dekat dia. Qalil al-mata'. Dia memilih untuk hidup sederhana. Tak ada harta. Dia memilih untuk hidup dalam keadaan qalil al-mata'. Harta benda sikit. Dia memilih untuk hidup sederhana. Qala Umar, Sayyidina Umar kata dekat orang besar Kufah ni, dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli al-Yaman min Murad summa min Qaran, kana fihi baras, fabara'a minhu illa mawdi'a dirham, lahu walidah, huwa biha barrun, law aqsama 'ala Allah la abarrah. Fa in istata'ta an yastaghfira lak faf'al. Umar ulang balik hak dia sebut depan Uwais tadi, di depan orang besar Kufah ni. Dia kata, yang aku duk tanya sangat pasal dia ni, pasal Uwais ni, pasal apa hang tahu? Pasal Nabi SAW pesan dekat kami masa Nabi hidup dulu. Nabi kata akan mai satu orang, nama dia Uwais, dia mai daripada Yaman, dia daripada suku Murad, dia daripada suku Qaran, dia ni satu orang yang dulu kena penyakit kulit, lepas tu dia minta doa, Tuhan bagi dia lega, dia ada mak, dia berbakti kepada mak dia ni satu orang yang sangat istimewa, siapa dapat rezeki, dapat peluang jumpa dia, jangan lupa minta supaya dia doa kepada Allah supaya hampa dia ampun dosa. Umar sebut balik benda ni kepada orang besar daripada Kufah ini. Fa'ata Uwaisan, dia ni cepat-cepat siap barang, terekam balik ke Kufah. Kerana sebelum ni dia tak tahu Uwais ni istimewa sampai macam tu. Dia cuma tahu kata dia ni satu orang yang Umar memuliakan dia. Takat tu ya, dia tak tahu lebih. Bila dia mai buat haji di Mekah, dia balik, dia singgah di Madinah, dia jumpa Sayyidina Umar. Umar cerita benda ni satu-satu. Umar kata Nabi pesan, suruh jaga dia ni. Dia orang istimewa. Dia minta apa pun Tuhan nanti bagi. Dengar dekat orang besar Kufah ni, dia pacu kenderaan dia, dia balik. Fa'ata Uwaisan. Maka dia pergi jumpa dengan Uwais Al-Qarani ni. Faqala istaghfirli. Dia kata, Uwais, tolonglah minta kepada Allah. Allah ampunkan aku. Qala Uwais, anta ahdathu ahdan bisafarin salih. Dia kata, Tuan baru balik daripada musafir yang baik. Tuan pergi buat haji.
Orang buat haji ni kalau dapat haji mabrur, apa anugerah dia? Dia dapat keampunan dosa kayaumi waladathu ummuh. Jadi macam satu orang yang baru beranak pada perut mak. Tuan baru balik daripada buat haji. Tuan should be okay. Tuan sepatutnya okey dah. Tuan baru balik buat haji. Apa hal tuan mai jumpa saya? Minta saya suruh Allah ampunkan dosa tuan. Tuan baru balik daripada buat haji. Kata orang besar Kufah ini, fastaghfirli. Dia kata, tu semua aku tak mau dengar. Hang tolong minta Tuhan ampun aku. Kita nampak tak? Orang besar dulu. Macam mana mereka ikram, macam mana mereka memuliakan orang-orang yang mulia ini. Beza. Bagaimana mereka memuliakan orang-orang yang hebat ini. Dia minta tolong, dia kata, Tuan doa pada Allah supaya Allah ampun dosa saya. Qala Uwais kata lagi, dia kata, anta ahdasu ahdan bisafarin salih. Dia kata, Tuan baru balik daripada haji. Fastaghfirli, sepatutnya Tuan minta supaya Allah ampunkan saya. Bukan saya minta supaya Allah ampunkan Tuan. Dia kata. Lepas tu kata Uwais, dia kata, laqita Umar. Dia kata, Tuan pergi buat haji, Tuan jumpa Sayyidina Umar. Dia kata. Dia tanya lagu tu. Laqita Umar. Tuan jumpa Umar kah? Dia kata, jumpa Sayyidina Umar kah? Qala na'am. Dia ni kata, ya, saya jumpa Sayyidina Umar. Dia kata, tahu dah. Ni Umar punya cerita dah. Orang macam ni, tuan-tuan, dia tak suka orang tahu kata dia hebat. Pasal apa? Pasal dia hebat. Orang hebat ni, dia tak suka orang tahu kata dia hebat. Kan orang selalu buat contoh bandingan. Duit not 100 dengan duit selin 5 kupang. Hak bunyi derai hak mana? Selin 5 kupang tu derai. Jatuh ni ketiang-ketiang bunyi derai. Not 100 jatuh tak bunyi. Orang hebat ni, dia tak pukul canang. Cerita hebat dia tak pukul canang. Tapi hak tak apa ni yang duduk hebat ni, kata dia hebat ni. Bandingan orang duk buat duit selin dengan duit kertas. Perbandingan orang hebat dengan hak tak apa hebat. Dia ni satu manusia hebat. Hebat dia apa dia? Sampai Nabi SAW sebut kehebatan dia. Sampai Nabi pesan dekat sahabat-sahabat. Hampa pergi cari Uwais Al-Qarni ni. Kalau hampa jumpa dia, hampa minta dia supaya berdoa pada Allah. Supaya Allah ampun dosa hampa. Dia hebat. Umar tahu kata dia hebat. Umar nak tulis surat dekat Gubernur Kufah. Suruh bagi keistimewaan dekat dia. Dia tak mau. Bila orang besar Kufah dah tahu, mereka balik cari dia. Dia tak mau mengaku dia hebat. Tapi last, dia kata, Tuan jumpa Umar kot. Dia ni kata, naam, ya. Dia kata, cerita ni karut. Fastaghfaralah. Maka dia pun angkat tangan minta. Ya Allah, ampunkanlah dosa sahabat kita ni. Dia angkat tangan minta. Fafatina lahun nas. Hadis kata, start daripada tu, orang ramai mula tahu kehebatan dia. Berapa lama dia duduk di situ, orang tak tahu kata dia hebat. Dia buat biasa aja dengan orang semua. Tapi start daripada orang besar Kufah ini pergi jumpa Sayyidina Umar, balik mai dia buat kalut jumpa dia, pergi duk tunjuk kemuliaan dia, fafatinan nas. Habis manusia semua pakat dengar cerita, oh, dia kata rupanya Pak Lebay ni hebat oh. Pasal apa? Hampa tahu orang besar pun mai jumpa dia. Hampa tahu Umar bin Al-Khattab, khalifah sendiri menceritakan kehebatan dia. Umar kata, Nabi SAW kata dia hebat. Fafatina lahun nas. Maka semakin ramai orang kenal dia, pakat duk terekam pi minta air tawar. Orang kita ni saya kata lah kan. Dengan air tawar ni saya kata lah. Kilik botol yang naik masam buah ketiak ni. Nak suruh Tuan Alim jampi. Kan? Tapi dia sendiri tak mau jadi orang baik. Dia pakai harap air botol jampi tu aja. Kan? Rupanya daripada dulu macam tu.
Takat takam pi pekat duk tapa pi jumpa dia, fantalaqa ala wajhi. Dia pun jadi tak syok. Dia jadi tak syok bila orang pakat duk mai dia, pakat duk nak sanjung dia, pakat nak tu, dia tak syok. Orang macam ni dia tak mau benda tu semua. Dia tak mau. Qala Usair, kata Usair rawi hadis ini, dia kata wa kasautuhu Burdah. Usair dia pun tabi'in, dia hidup pada zaman tu. Dia tak tahu nak buat apa. Dah tahu dah kata Uwais Al-Qarani ni orang hebat, dia pun tak tahu nak buat apa, dia pergi beli satu Burdah. Ni, ada bubuh hati bau ni. Apa? Selendang, selepang Burdah ni. Dia pergi beli satu Burdah, dia pergi hadiah dekat Uwais ini. Tak tahu nak buat apa. Pergi bagi. Fakana kullama ra'ahu insan qala min aina li Uwais hadhihi al-burdah. Bila Usair bagi dekat dia kain selendang tu, bubuh hati bau dia hargai pemberian Usair ini, dia pergi mana pun dia duk letak atas bau dia benda tu. Sehingga kan orang ramai bila tengok dia duk letak selendang elok ni, mereka pakat tanya. Mereka kata, Uwais ambil mana selendang elok tu? Nak habaq kata apa? Selama ni dia tak ada benda-benda elok. Hak dia duk pakai hak biasa-biasa saja. Hak tu hak orang bagi kat dia. Itulah pertama kali dia pakai selendang hak elok sikit. Sehingga kan sampai orang heran. Orang kata, Uwais ambil mana selendang tu? Kerana selama ni tak pernah tengok dia pakai benda elok macam tu. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Maksud dia apa tuan-tuan? Usahalah diri kita untuk jadi orang seperti Uwais Al-Qarani. Tak payah orang kenal kita pun, tak payah. Tak ada guna pun kita jadi orang yang masyhur, menjadi orang yang terkenal, tak guna. Lebih baik kita jadi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kenal kita. Tak payah. Tuan-tuan tak payah cita-cita pun lah. Nak bagi anak pergi masuk Maktab Mahmud, nak bagi anak pergi hafal Quran, nak bagi anak pergi jadi satu orang yang tersohor satu masa esok, nak anak-anak tuan-tuan jadi orang yang mempunyai ramai pengikut. Tak payah, tak payah, tak payah. Kerana menjadi orang tersohor, tak semestinya dia masyhur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang yang tidak perlu masyhur, tapi dia sangat dikenali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat Allah Al-Muqarrabun. Mudah-mudahan kita jadi individu dan personality yang seperti itu. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 12. Bahrul Mazi jilid 12. Muka surat 177. Muka surat 177 bab ma jaa fi luhumil humur al-ahliyah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan makan daging keldai negeri. Humur ataupun himar maksud dia keldai. Al-ahliyah maksud dia keldai jinak. Itu maksud dia, keldai jinak. Apa hukum makan daging keldai jinak? Ketahuilah saudaraku, adalah keldai negeri itu telah diharamkan oleh syarak kita, maka tiada boleh makan dagingnya. Ada hadis yang mengatakan daging keldai ni haram dimakan. Itu dia nak apa? Dan diambil faedah daripadanya dengan tunggang dan sebagainya. Keldai ni padan dengan kita buat dia jadi kenderaan aja. Tak mau duk sembelih makan daging dia. Keldai guna untuk buat transport, untuk buat kenderaan, untuk angkut barang, untuk naik atas belakang dia. Itu saja. Dan boleh diambil faedah dengan jual faedahnya. Nak jual boleh, tapi jangan sembelih makan. Bermula dalil yang menunjukkan haram makan daging keldai itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia an Ali radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min mut'atin nisa zaman Khaybar. Diriwayatkan daripada Amiril Mukminin Ali karramallahu wajhah.
Katanya telah menegah Nabi SAW daripada nikah mut'ah akan perempuan untuk waktu yang sebentar. Hadis ni dia start dengan yang tu dulu. Menikah mut'ah ini dilarang oleh Nabi SAW. Dan nikah mut'ah itu ialah nikah bertentu waktu pada hari perang Khaybar. Menikah mut'ah ini maksud dia apa? Menikah kontrak. Menikah kontrak. Dia pergi mengaji di Mesir, dia pergi mengaji di England. Dalam tempoh masa 4 tahun duk mengaji itu, dia menikah dengan perempuan Arab seorang. Awal masa akad nikah tu dah janji dah. Kita menikah, kita jadi suami isteri ni sampai aku habis mengaji. Cukup tempoh aku belajar di sini, Assalamualaikum, goodbye, habis. Aku bukan laki hang lagi dah, hang jangan duk buat merian, kata aku ni laki hang. Habis. Janji, perempuan ni kata, okey, setuju. Setuju nikah. Menikah dengan ikat waktu. Janji setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 2 bulan, 3 bulan. Janji masa dia. Bila sampai masa tu, tak payah lafaz cerai. Dengan sendirinya, tercerai. Ini dia panggil nikah mut'ah. Cerita nikah mut'ah ni saja sangat kontroversial. Sangat kontroversial. Itu sebab sampai hari ini, Syiah masih mengamalkan nikah mut'ah. Pasal apa? Pasal hadis yang menceritakan tentang nikah mut'ah ini, dia riwayat dia pelbagai. Saat kata Nabi kata, tak boleh dah. Lepas itu, boleh balik. Lepas itu, tak boleh. Lepas itu, boleh balik. Dia jadi macam tu. Setengah pendapat kata, 2 kali dibenarkan dan 2 kali diharamkan. Contohnya, apabila sahabat pergi perang. Ada di kalangan sahabat Nabi ini, mereka yang tidak boleh kontrol nafsu. Arab tuan-tuan, kambing panggang hari-hari. Kambing, kita makan open house raya, yang makan tu pun balik nak mengamuk. Balik je mata merah macam biji saga. Bini kata, abang buat malam ni nampak mata merah, abang kena ketum. Ketum apa? Aku guna kambing. Kata, dia hangat. Arab hari-hari kambing. Sekok kambing, mereka godam 4 orang. Kita sekok kambing 80 orang. Sekok kambing kita ni 80 orang. Kena kambing seh besar sikit, dia boleh pergi 100 orang. Kambing grill ni. Arab, kambing grill tu 4 orang. Tuan-tuan nak buat penaya dia, tuan-tuan buat ayam asam kita sini ni. Buat ayam asam pedas ni, buah cabai Melaka tu, bagi ke Arab ni. So, cicah. Dia ambil kambing grill tu, cicah ayam asam tu. Dia peluh tu sekali lagi, tuan-tuan. Takut-takut sekok 2 orang je. Buat pasal dengan dia. Jadi, oleh kerana Arab macam tu. Oleh kerana Arab macam tu, nafsu dia agak kuat. Bila mereka pergi dalam medan perang, jadi masalah. Mereka tinggal bini lama ni nak jadi masalah. Maka, pada ketika itu, dibenarkan nikah mut'ah. Dibenarkan. Dalam tempoh mereka pergi berperang tu, 2 bulan misalnya duduk di medan perang, dalam tempoh itu, Nabi kata Allah mengizinkan nikah mut'ah. Maksudnya, hang pegang seorang aja. Sama ada perempuan yang ikut serta di dalam musafir itu, ataupun perempuan lokal di tempat yang mereka pergi itu. Pilih seorang, mas kahwin. Ada mas kahwin. Mas kahwin sama ada dalam bentuk benda berharga, ataupun kadang-kadang kain burdah dia, ataupun pakaian dia. Dijadikan mas kahwin dan terus berjanji. Ni cerita ni sehingga tamat tempoh perang. Lepas itu habis. Dan tidak ada pesaka mempesakai. Tidak ada. Kemudiannya, kebenaran untuk nikah secara kontrak ini, nikah mut'ah ini ditarik balik. Tak boleh dah. Berlaku pula perang apa pula, dibenarkan pula lagi sekali. Ada pula dalam hadis cerita, pada hari Fathu Makkah, pada hari pembukaan kota Mekah, dibenarkan pula sekali. Oleh kerana dia ni satu benda yang on and off. Sat bagi, sat tak bagi, sat bagi, sat tak bagi, maka sebahagian orang, dia pegang kata, benda tu berterusan macam tu.
Ini penyakit dia. Sedangkan di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, menikah muta'ah ini sudah full stop. Sudah tidak ada lagi berdasarkan hadis yang kita nak baca ni. Baik, so dia kata di situ, dia kata nikah muta'ah ialah nikah dengan perempuan selama waktu yang maklum. Masa menikah tu dah maklum dah. Aku menikah dengan hang ni 2 tahun saja. Complete tempoh 2 tahun sampai dia punya expiry date. Nikah kita expired. Habis. Seperti mana nikah itu untuk tempoh sebulan ataupun selama tempoh musafir, maka iaitu telah ditegah oleh syarak seseorang bernikah dengan syarat berkait waktu itu. Tak boleh. Start daripada Nabi kata tak boleh tu, tak boleh dah. Nak menikah dengan berkait waktu, dengan nak menentukan waktu. Sama kita dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan. Kalau kita nak semayang, contoh ni yang kata berkait ni, kita duk tunggu kawan nak mai. Kawan janji nak mai pukul 2. Kita lohok tak semayang lagi. Kita duk tunggu dia. Tunggu. Pukul 2 tak mai lagi. Kita lohok tak semayang lagi. 2 suku tak mai lagi. Kita atas semayang dulu lah. Abang kat bini saya, kalau dia mai, abang kata aku semayang sah. Kita nak semayang tu, kita ingat dah dalam hati. Kalau dia mai sekali, aku berhenti. Dalam mazhab Syafi'i, kalau ingat macam tu, masa takbir tu tak sah dah semayang. Dia tak boleh. Dia tidak boleh syaratkan kata nak berhenti tu tak boleh. Kata perut rasa tak apa sedap. Nak pi tandas dulu ke, nak semayang dulu. Semayang bila saya kalau dia senang juga berhenti. Tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh tu. Nak semayang dengan duk ingat kata kalau apa-apa nak berhenti. Tak boleh. Daripada takbir tu tak boleh lah. Bab nikah pun serupa. Tak boleh daripada mula menikah duk ingat dah aku nak menikah dengan ini takat 2 tahun ni. Tak boleh. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis Muslim. Dalam hadis Muslim, dia ada cerita tentang nikah-nikah yang berlaku pada zaman jahiliah. Zaman jahiliah orang Arab ada praktis beberapa jenis nikah. Di antaranya husband and wife, laki bini, suami isteri ni memang dah menikah. Okey. Lepas tu dia berkenan dekat satu orang. Laki-laki berkenan dekat satu laki-laki. Berkenan kerana apa? Kerana laki-laki tu handsome, segak misalnya. Kerana laki-laki ni cerdik, pandai misalnya. Kerana laki-laki ni kaya misalnya. Dia berkenan. Dia nak bini dia mengandung anak kawan tu. Okey? Dia nak bini dia mengandung anak kawan tu. Ini amalan pada masa jahiliah. Dia nak, dia idolize laki-laki tu. Dia idolize ni nak kata apa? Dia kagum dengan laki-laki tu. Tapi dia laki-laki, kawan tu laki-laki. Dia kagum. Sampai ke tahap kagum dia ni, sampai dia nak kalau boleh, anak yang bini dia kandung anak kawan tu. Amalan pada zaman jahiliah. Maka dia bagi bini dia pergi dekat kawan tu. Sehinggalah sah isteri dia hamil, isteri dia mengandung, okey, balik mai kat dia balik. Dan mengandung, dan melahirkan anak. Anak kawan tu, tapi dia kata anak dia. Sesatnya amalan dalam kalangan jahiliah. Bila mai Islam, bila mai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi perbetul ni, benda-benda ni semua perbetul balik. Maka amalan-amalan itu jahiliah. Baik, so dia kata di sini, dia kata tidak boleh kalau sekiranya menikah dengan berkait masa. Maka yang demikian itu telah dimansuhkan hukumnya 2 kali oleh syarak. Ni dia beritahu. Satu riwayat kata 4 kali. Di sini dia kata 2 kali. Dibenarkan nikah muta'ah, lepas itu tak bagi. Lepas itu dibenarkan, lepas itu tak bagi. Kata di sini 2 kali. Kerana pada mulanya nikah muta'ah itu harus. Maka apabila seseorang hendak musafir serta nafsunya dan syahwatnya keras terhadap perempuan. Ni ada di kalangan mereka yang macam tu. Nafsu kuat. Ni masalah dia. Maka bolehlah ia muafakah dengan satu perempuan yang musafir serta dengannya selama waktu yang tertentu itu. Dibenarkan. Tapi jangan pergi duduk ranjau ramai-ramai. Seorang aja yang pegang.
Seorang aja. Tadi dah kata boleh, nak ranjau habis semua pula. Kan, jadi kontrol. Benda ni dalam bentuk kontrol. Dan perempuan itu di dalam musafir sama-sama dengannya, diperbuatnya perempuan itu seperti bininya. Dia kata. Bila nikah muta'ah ni, dia jadi macam suami isteri. Dijimaknya perempuan itu, dan perempuan itu menguruskan makan minumnya dan menjaga hartanya dan sebagainya. Macam bini. Tapi dalam tempoh kontrak saja. Serta berjanji apabila kembali ke negeri, bercerai mereka itu. Ini yang kata nikah mut'ah. Tak cantik. Tapi pernah dibenarkan satu masa dulu. Sama macam sistem hamba dalam Islam. Ada tak hamba? Ada sistem hamba. Tapi dia tak bagus. Manusia memperhambakan manusia tak bagus. Tapi benda tu pernah dibenarkan di dalam Islam. Tapi Islam mai balik beberapa benda yang membolehkan sistem itu dihapuskan secara berperingkat-peringkat. Satu orang yang buat salah, yang kifarat dia merdekakan hamba. Misalnya, itu cara nak bagi habis sistem hamba. Nabi bagi tahu kata, siapa merdekakan hamba, pahala dia sekian-sekian besar. Itu semua nak menghabiskan sistem hamba. Sistem itu pernah ada di dalam kalangan masyarakat awal Islam dulu. Tapi kemudiannya, oleh kerana dia tak bagus, dia dibuang sikit-sikit dibuang. Dia kata. Maka bagi perempuan itu dapat faedah, ialah dapat upah ia ketika sama-sama musafir itu. Nikah muta'ah ini, dia dapat mas kahwin dan dalam tempoh dia jadi suami isteri secara muta'ah ini, laki-laki itu jaga segala keperluan dia. Itu manfaat yang perempuan ni dapat. Dan jika mati salah seorang, dijanjikan tiada berpesaka-pesaka. Itu dia yang kata nikah muta'ah. Maka hukum itu pada permulaannya diharuskan oleh syarak, tetapi kemudiannya dimansuhkan. Habis dah, tak ada dah. Yakni dibatalkan pada ketika perang Khaybar ini. Bila berlaku perang Khaybar, Nabi bubuh full stop. No more nikah muta'ah. Tak boleh lagi. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, wa'an luhumil humur al-ahliyah. Yang ni tajuk yang kita nak bincang. Dan daripada daging kaldai negeri. Dilarang juga makan daging kaldai jinak. Tak boleh. Maka ditegah juga oleh Nabi SAW makan daging kaldai jinak ini. Kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Baik. Dia kata makan menatang keldai negeri. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, sesungguhnya telah bersalah-salahan ulama pada masalah makan binatang keldai itu. Ulama beza pendapat. Ini tuan-tuan yang saya selalu sebut dalam fiqh, inilah cerita dia. Satu benda, dia ni kata boleh, dia ni kata tak boleh. Dia ni kata boleh, dia bagi alasan dia. Dia ni kata tak boleh, dia bagi alasan dia. Sama dengan isu makan daging kaldai. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Maka kata jumhur daripada sahabat Nabi SAW dan tabi'in, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu, haram daging kaldai. Okey, jumhur ulama daripada kalangan sahabat Nabi, dia kata haram, tak boleh makan. Kerana ada beberapa hadis yang sarihah yang menunjukkan atas haramnya. Banyak kalau tuan-tuan tengok dalam hadis Al-Bukhari. Riwayat daripada Ibni Abi Aufa. Dia kata asabatna maja'ah layali Khaybar. Pada malam perang Khaybar itu kami ditimpa maja'ah, kelaparan yang amat sangat. Sahabat yang pergi perang ni lapang sampai tak tahu nak apa. Falamma kana yaumu Khaybar waqa'na fil humuril ahliyah. Maka kata depa, di antara barang rampasan yang kami dapat dalam perang Khaybar itu ialah kaldai ni. Kaldai jinak ni. Fantaharnaha. Maka oleh kerana kami pun lapang, kaldai yang dirampas tu ada banyak di situ, kami pun sembelih kaldai itu untuk buat makan. Falamma aghalatil qudur, apabila daging kaldai yang dimasak dalam qudur, dalam periuk ni dah mula menggelegak. Daging dah nak empuk dah nak masak dah. Nada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dengar satu suara menyeru oleh penyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Zaman tu mana ada WhatsApp, SMS, semua tak ada. Kalau ada apa-apa, nak abang, kena pakai seorang pergi duduk kaya abang. Lah senang tuan-tuan, lah lepas dalam grupnya. Kuliah malam ni dibatalkan, cantik. Semua orang dapat. Tetek, masuk, tetek, batal. Okey. Dulu tak ada. Dulu dia kena pakai orang yang pergi duduk seru bagi tahu. Tiba-tiba ada satu orang penyeru yang dia ni kerja duk menyeru apa yang Nabi suruh. Tiba-tiba dia kata, akfi'u al-qudur. Suara tu kata, tuang semua periuk-periuk yang hampa duk masak daging keldai ni. Akfi'u, maksudnya tuang, ceruak buang periuk-periuk yang hampa guna untuk masak daging keldai ni. Fala tat'amu min luhumil humur syai'ah. Suara tu kata, ni Nabi suruh abang ni. Suara tu kata apa? Dia kata, jangan makan sikit pun daging keldai itu. Daging dah duk menggelegak dah. Ayang Asam buat dah. Ayang Asam buat dah. Ni duk kira nak boleh bangun. Perut pula tengah duk lapang. Tiba-tiba, suara sudah bunyi. Nabi sudah suruh satu orang sahabat menjerit bagi tahu, kata ni, daging keldai ni jangan siapa makan. Ceruak buang daging hak duk masak tu. Bunyi suara macam tu. Faqulna, maka kata sahabat-sahabat Nabi ini, innama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annaha lam tukhammas. Ada sebahagian sahabat kata, Nabi tak bagi kita makan daging ni kerana keldai itu sendiri belum dibahagikan kepada orang yang ikut berperang. Dia kata tak boleh itu pasal apa? Pasal keldai itu belum dibahagikan. Tapi kalau sudah dibahagikan, ambil bahagian masing-masing, pada masa itu boleh. Itu satu pendapat. Ada lagi satu pula, mai dalam hadis juga. Dia kata, li'annaha kanat ta'kulul qadhirah. Keldai ni, daging dia haram dimakan kerana keldai itu makan qadhirah. Makan benda kotor. Keldai tak boleh makan dia, pasal apa? Pasal dia makan benda kotor. Orang tanya balik, tu ayam duk makan tai macam mana? Kita boleh makan ayam. Kan? Itu sebab dalam fiqh, dalam hukum fiqh, kalau ayam hak jenis duk merapu berjalan melilau dalam kampung ni, lambat lepas jumpa apa dia nak patuk makan ni, ayam kampung kita ni, kalau kita nak sembelih, nak buat gulai makan, kurung dulu 3 hari. Dalam fiqh. Ambil ayam ni, buh dalam cekap. Kurung dulu 3 hari, bagi makan beras, bagi makan gandum, lepas 3 hari baru sembelih, baru makan. Pasal apa? Pasal nak hilangkan segala zat-zat najis yang dia duk makan merapu-rapu merata tempat tu. Pasal apa? Pasal Islam nak orang Islam makan benda yang bersih-bersih. Keldai ni jenis binatang yang suka dengan benda-benda kotor. Ada sebahagian ulama kata, daging keldai kita tak boleh makan sebab keldai makan benda kotor. Dan ada disebut dalam hadis benda tu. Dan dalam hadis Muslim kata, binatang keldai ni tidak boleh dimakan kerana keldai ni penggunaan dia khusus untuk angkut barang saja. Bukan untuk dibuat gulai, nak buat makan. Itu di antara hujah-hujah yang digunakan. Masalah, dia kata makan menatang keldai negeri. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, sesungguhnya telah bersalahan ulama pada masalah makan menatang keldai itu. Kata jumhur daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in dan mereka yang kemudian daripadanya, haram makan dagingnya. Habis. Dia kata tak boleh makan. Dia kata. Baik, dan kata Ibnu Abbas tiada haram. Tuan-tuan nampak? Ibnu Abbas ni hebat dah tuan-tuan? Hebat. Siapa dia Ibnu Abbas ni tuan-tuan? Siapa dia ni? Oh, dia sahabat Nabi satu. Yang kedua dia ni siapa dia? Dia ni anak penakan isteri Nabi. Ibnu Abbas ni adalah sepupu Nabi. Dia anak kepada Al-Abbas. Al-Abbas ni siapa dia? Pakcik Nabi. Kan kita cerita 2-3 kali kehebatan dia ni apa dia? Dia nampak Jibril alaihi salam. Pak dia pun tak nampak, dia nampak. Hebat. Dia kata apa? Kata Ibnu Abbas, makan daging keldai tidak haram. Dia kata. Dan pada Imam Malik ada 3 riwayat yang lebih masyhur, makruh akan sebagai makruh tanzih. Imam Malik ada 3 pendapat. Mula-mula dia kata makruh. Yang kedua, dia kata haram makan daging keldai.
Yang ketiga, dia kata harus makan. Dia berubah-ubah. Pasal apa berubah? Pasal berbeza maklumat yang dia dapat. Maka berbeza ijtihad dia. Sama macam Imam Syafi'i. Mula-mula dia keluar satu pendapat. Bila dia hijrah pergi satu tempat, dia keluar pendapat lain. Dia ubah pendapat yang pertama. Maka pendapat yang pertama dia panggil qaul qadim, pendapat lama. Pendapat baru dia panggil qaul jadid, pendapat baru. Perbezaan dalam memberi hukum itu berdasarkan kepada perbezaan maklumat yang dia dapat pada masa itu. Dan yang betulnya dia kata ialah haram sebagaimana kata jumhur kerana beberapa hadis yang sarihah. Cerita dia senang tuan-tuan, saya sakit kepala, daging keldai tak mau makan. Sudah. Baca kitab ni memanglah dia habaq ni, dia habaq yang ni, dia habaq yang ni, habaq yang ni. Lalai tuan-tuan pun tak betul-betul boleh makan, tak boleh makan ni. Tanya betul. Jadi kita kata senang dia apa? Tak usah makan. Daging keldai, tak usah makan. Habis, selesai. Baik. Masalah dia kata, makan bagal pula dah. Macam tak ada benda lain nak makan. Makan bagal pula dia kata. Bagal ni apa dia? Binatang bagal ini besar macam kuda. Dan seakan-akan macam kuda. Kerana terjadi bagal ini daripada campuran kuda dan keldai. Kadang-kadang mak dia kuda, pak dia keldai. Kadang-kadang mak dia keldai, pak dia kuda. Tak tentu. Bila bercampur kuda dengan keldai, dia keluar mai bagal. Dia ni yang mengaji tak boleh ni, dia ni. Sebab kita marah kan, dia bagal. Betul dia bagal ni kira teruk tuan. Kan? Dia nak jadi cerdik macam kuda pun dah. Dia nak jadi, dia ni teruk. Dia ni kalau masuk sekolah, dia duduk kelas lembam. Kelas ni kira tak boleh. Cikgu habang 100 kali boleh tak faham situ lah. Bagal ni. Baik. So, dia kata bagal ini adalah binatang yang macam tu. Campuran di antara kuda dan keldai. Maka hukumnya haram memakannya di sisi kita Asy-Syafi'i. Tak usah makan daging bagal ini. Tonton tengok sebelah. Masalah dia kata makan binatang yang bertaring ditegah oleh syarak. Ini dia dak mai ciri-ciri binatang yang kita boleh makan, yang kita tak boleh makan. Binatang yang bertaring. Contoh dia apa dia? Harimau, singa, serigala. Ini semua binatang yang bertaring. Bermula dalil yang menunjukkan larang makan binatang yang bertaring adalah hadis riwayat At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrama yauma Khaybar kulla dhi nabin minas siba'. Itu hadis dia. Dia kata diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW yang masyhur alimnya, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW telah mengharamkan pada hari berlaku perang Khaybar. Khaybar ialah nama satu tempat dia nak kata ni. Kita dah cerita dah itu. Khaybar ni dia dekat dengan mana tuan-tuan? Khaybar ni dia dekat dengan Madinah. Hari ni pun kalau tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan boleh request, boleh minta dekat travel agent yang tuan-tuan pergi tu, minta kata boleh tak saja kita pergi round nak tengok Khaybar. Khaybar ni dia terletak lebih kurang timur laut. Timur laut Madinah 100 km daripada Madinah. Timur laut Madinah. Khaybar, tempat yang dulunya menjadi kubu Yahudi. Yahudi semua tertumpu di situ. Apabila mereka mengukir janji dengan Nabi, Nabi bawa tentera pergi serang mereka. Pergi serang mereka di Khaybar. Terletak 150 km di timur laut Madinah. Itu Khaybar. Kira-kira pada masa dulu, kira-kira 2 hari perjalanan dari Madinah. 150 km, 2 hari perjalanan. Dulu. Dia kata telah diharamkan sekalian yang mempunyai taring daripada binatang buas. Masa perang Khaybar, Nabi kata, binatang yang ada taring, haram. Kita tak boleh makan. Makan binatang yang diletakkan jadi sasaran, seperti ayam dan sebagainya, menjadikan tempat menuju tembak dan memanah dan sebagainya, maka hukumnya haram memakan apabila mati ia dengan sebab panah ataupun dengan sebab tembak itu. Ini pula hukum makan binatang yang dijadikan sasaran. Tuan-tuan pergi belajar menembak dekat lapang sasar. Tuan-tuan letak ayam sebagai sasaran untuk nak tembak.
Duk perambang, tembak. Pang, kata kena. Ayam jatuh, tergolek. Boleh tak buat sup ayam untuk makan malam tu? Dia kata, boleh tak boleh? Itu persoalan dia. Kita letakkan benda sebagai sasaran dalam menembak, dalam memanah. Boleh tak boleh? Benda-benda tu kita buat makan kita. Baik, dia kata dalil hadisnya ialah hadis Nabi wal mujassamah wal himar al insi, dan diharamkan oleh Nabi SAW makan binatang yang diletakkan sebagai sasaran, dan diharamkannya binatang kaldai negeri. Binatang yang diletak sebagai sasaran, dalam hadis ni Nabi kata tak boleh kita makan. Kata At-Tirmizi. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Ali, daripada Jabir bin Abdullah, daripada Al-Bara' bin Azib, dan daripada Ibni Awfa dan lain-lain lagi. Dan hadis itu hasan lagi sahih. Masalah, dia kata makan binatang yang bertaring itu haram. Ini dia namanya perbincangan dia. Apakah binatang itu? Dia kata, apa dia contoh binatang yang bertaring ni? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab, berkata Imam Syafi'i, diharamkan makan tiak-tiak yang bertaring daripada binatang buah, dan tiak-tiak unggas yang berkuku, yang mencakap. Yang ada taring pun kita tak boleh makan, yang menyambak dengan kuku pun kita tak boleh makan. Kerana hadis di dalam masalah tadi. Kata mereka itu, yang dikehendaki dengan binatang bertaring itu ialah binatang yang berkuat dengan taringnya dan menyerang ia atas binatang lain. Setengah daripadanya ialah singa, rimau, rimau akak, rimau bintang, serigala, beruang hitam, beruang putih. Tu dia, ni semua ni tak boleh makan. Pasal bertaring dan pasal kuku dia. Dan juga beruk, dan juga mawah, dan juga monyet, dan juga gajah, rimau belang. Banyak saya dah sebut. Banyak. Binatang-binatang macam ni, dia kata jangan duk makan. Maka sekalian yang tersebut itu haram dengan tiada khilaf di sisi kita, Asy-Syafi'i. Mazhab Syafi'i tak boleh makan benda-benda ni. Melainkan satu wajah yang syaz pada gajah, iaitu halal. Dia kata. Dalam mazhab Syafi'i ada satu pendapat yang syaz. Pendapat yang pelik. Syaz ni maksud dia pelik. Pendapat yang berlain daripada hak ramai-ramai punya pendapat. Dia kata boleh makan gajah. Gajah ni boleh makan. Telah menghikayatkan dia oleh Ar-Rafi'i daripada Al-Imam Abi Abdillah Al-Busanji daripada ashab kita, katanya tiada menyerang daripada gajah-gajah itu, melainkan gajah galak. Dia kata. Pasal apa gajah ni kita boleh makan? Pasal gajah ni dia tak attack orang. Dia tak serang orang. Betul ke gajah tak serang orang? Betul ke? Dia kata betul. Kecuali hak serang tu dia kata gajah galak. Dia kata. Mana nak tahu galak tak galak ni? Dia pun hantar mai satu video kat saya baru ni. WhatsApp ni pun berjakit dia hantar video. Dua orang naik motor. Naik motor, gajah duduk tengah jalan. Balik sana jalan tu, balik sana tu ada kereta sendiri duduk berhenti kat duduk tengok gajah. Depan ni naik motor, tengok gajah kat. Tengok gajah balik mai kat geng motor ni. Balik. Balik kawan tumpang belakang tu, dia terjun motor, dia cungit dulu. Dia tumpang motor, dia peduli apa? Dia lari dia dulu lah. Kawan ni nak lari, duk sayang motor. Nak kona motor, nak lari, berasa lagu lari. Cepat lagi kot daripada nak start motor. Dia bila gajah duk main dekat, start pun tak elok dah motor ni. Jadi dia duk serba salah, duk tunggu nak kona, nak start motor ke, gajah aku duk main dekat, dia letak motor, dia pun cungit sama. Kan? Jadi nak cerita kata gajah tu serang orang juga. Kan? Lari dua-dua orang ni, lari, gajah tu pun penat lah dia badan besar. Dia kan boleh lari sangat, dia lari sekerat, dia tengok depan dia patah balik. Nah, gajah ni serang orang ke tak? Itu persoalannya. Sebab dia kata di sini gajah ni boleh makan pasal gajah tak serang orang. Tapi bukti-bukti yang duk mai kemudian ni nampak gajah pun serang orang juga. Jadi gajah ni boleh makan tak boleh makan? Tak lalu usah makan, lagu tu senang. Tak tahulah, pasal di kalangan ulama sendiri dua pendapat. Satu pendapat kata boleh, satu pendapat kata tak boleh. Pendapat yang kata tak boleh itu pendapat yang kuat. Pendapat yang kata boleh itu pendapat yang syaz. Dia kata pendapat yang pelik. Jadi tak usah duk ambil hak pelik. Ambil hak kuat. Maksud dia apa? Daging gajah tak usah makan. Habis cerita.
Begitu. Dan begitu juga seperti unta. Dia kata, unta boleh makan, tak boleh makan? Boleh. Cuma unta ni dia kata, biasanya unta ni tak serang orang. Tapi unta galak, dia serang orang. Tuan, unta ni dia punya pantang apa tuan? Unta. Dia punya pantang dia, kalau manusia nampak, dia mengawan. Oh. Pelik unta ni. Itu sebab dalam Quran Tuhan kata apa? Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Kenapa kamu semua tak tengok unta? Bagaimana dicipta unta itu? Kena pergi buat study ni pasal unta ni. Dia bukan sejenis binatang yang apa? Yang militan ke apa orang sebut dah ni. Binatang yang militan ke apa? Dia tak pergi duk serang orang tak tentu punca. Tapi dia ada ketikanya dia tak boleh bagi maaf dekat orang. Bila manusia tengok, dia mengawan. Dan unta ni, dia cam muka orang. Dia cam muka. Orang yang pergi mengendap dia mengawan tu, kalau dia nampak, hang lari. Lepas sebulan, hang mai pula, dia ngap hang. Dia cam muka orang. Unta ni. Dia sabit tak mengaji sekolah je. Kalau mengaji sekolah, pandai unta ni. Sebab ingatan dia tu. Dan dia bila dia attack orang, bila dia serang orang unta ni, dia tak tokak tang lain. Dia tokak lengan. Dia tokak tang lengan ni. Kalau tuan-tuan jumpa arak-arak bedui ni, hudung tang ni, tu bukan pasal kena hukum hudud. Hudud kat tang ni. Ni dia pergi kena tang ni. Ni cerita duk hendak unta punya kaki. Dia tokak tang ni. Sebab bila kita pergi Padang Arafah, unta di Padang Arafah, dia boh apa tu? Dia boh, apa nak panggil binatang tu? Macam plastik. Dia selalu masuk dalam mulut, dia kekang mulut unta tu. Pasal apa? Dia takut. Unta tu sekali dia naik syekh apa-apa. Pasal Arab duk kenal kita di sana. Dia kata, ta'al, hawla, 10 riyal. Dia tanya yang pusing satu Padang Arafah ni 10 riyal ya. Kita become, boleh harap pun 2-3 patah ya. Become 10 riyal. Okey. Bayang 10. Naik, dia tuntun pergi sikit, dia suruh kita turun. Orang lain pula nak naik. Kita hangat lah. Tadi hang kata apa, hawla. Pusing-pusing apa? Dah turun. Dia tak peduli kita dah. Dia pergi hambak orang lain pula nak naik. Dia duk perkenal unta ni. Untuk nak perkenal kita. Jadi kita marah kat unta ni. Jadi unta ni dia bebai saja. Dia babuh jarah dah. Bagi dia pun tak boleh bercakap apa. Jadi kalau tuan-tuan pergi di Padang Arafah lah ni. Baih sampai. Pintu tak buka lagi ni. Pakai mai tunggu dekat pintu kita. Pintu baih kita ni. Bukan tuan unta. Dengan unta-unta tu. Mai duduk tunggu depan pintu baih ni. Kita pun tak turun pun tak boleh. Muka unta semua. Di depan pintu baih. Kan? So dalam kitab ni dia kata apa? Dia kata unta ni juga jenis tak menyerang orang. Tapi ada kalanya. Dia serang orang. Ini cerita dia. Dan yang sahih lagi masyhur ialah haram. Dia kata yang sahihnya apa dia? Binatang-binatang yang bertaring yang apa ni termasuk gajah. Diharamkan kita makan. Tajuk baru, dia kata bab fi akli fi aniyatil kufar. Ini tajuk yang penting bagi kita. Hak tadi tu dengar, kita tak makan harimau singa ni semua, tak dengar. Tapi just ambil tahu saja. Yang ni penting. Bab fil akli fi aniyatil kufar. Bab yang datang pada menyatakan boleh tak boleh kita makan ataupun kita minum daripada bekas orang kafir makan dan minum. Ini tajuk current isu semasa. Pasal tuan-tuan pergi makan di restoran-restoran terkenal misalnya. Semua pinggan mangkuk apa semua share. Sebelum kita makan, entah satu kafir mana makan. Kita tak tahu. Tuan-tuan kerja dengan kerajaan, mereka hantar pergi kursus di hotel apa di Langkawi. Pinggan nak kita duduk makan masa kursus tu, pinggan tu bukan semua orang Islam makan. Macam-macam bangsa, macam-macam agama duk makan dalam pinggan tu. Baik, persoalannya boleh tak boleh. Pinggan bekas makan, gelas bekas minum.
orang kapiang. Boleh tak boleh kita guna untuk makan dan minum. Baik, ketahuilah saudaraku, bermula hukum makan di dalam bejana orang kapiang itu dapat dilihat tafsilnya, dapat dilihat detailnya dalam bab yang akan datang. Maka di sini didatangkan hadis At-Tirmizi. Kata dia an Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an quduril majus. Faqala anquha ghaslan watbukhu fiha. Diriwayatkan bahawa satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil orang dengan nama Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu an. Kata dia ditanya orang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang periuk yang digunakan oleh orang Majusi. Majusi ini kapiak sembah apa tuan-tuan? Sembah api. Majusi ini adalah kapiak sembah api. Hari ini, di mana mereka ni? Di Iran. Iran tu dulu tempat Majusi. Tempat orang sembah api. Dulu. Okey? Baik. Adakah boleh digunakan dia buat memasak di dalamnya? Boleh tak boleh? Periuk yang orang Majusi tu buat masak makan, kita pergi guna periuk tu untuk buat masak kita makan. Benda ni timbul juga bagi isu saudara-saudara kita yang masuk Islam. Sama juga. Dia daripada keluarga yang bukan Islam. Sebelum ni, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia ada hari dia balik untuk ziarah mak ayah dia. Islam suruh tak suruh dia balik ziarah mak ayah dia, walaupun mak ayah dia tak Islam? Islam suruh. Islam suruh. Suruh dia balik dan buat baik kepada dua ibu bapa dia, walaupun mereka berlain agama. Baik, masalah timbul apa dia? Bila dia balik tu, dia nak makan dalam rumah tu macam mana? Ini masalah. Kita yang beranak-beranak main Melayu, mak Melayu, ayah Melayu, kita Melayu yang kita duk layu lah ni. Kita tak tahu isu ni. Kita tak nampak ini satu masalah. Sebab benda ni tak kena kat kita. Tapi berapa ramai tuan-tuan, tuan-tuan tahu Islam hari ini, the fast growing religion in the world. Duk keluar dalam surah Abang Orang Putih lah ni, mereka bimbang, mereka cemas. Pasal apa? Pasal Islam sudah menjadi agama yang cepat berkembang di negeri Orang Putih hari ini. Kita di sini duk bercakap, duk kalut dengan isu orang Islam nak murtad. Tapi kita tak sedang bahawa di luar sana, di negara-negara barat khususnya, Islam sudah menjadi agama yang fast growing, yang berkembang cukup besar. Sehingga kan ada pihak buat anggaran kata, di United Kingdom, Islam akan menjadi majority orang di sana dalam sikit masa lagi. Dia duk masuk lah ni, bukan pada orang susah aja. Dia duk masuk dalam keluarga orang-orang kaya di Britain. Islam duk masuk. Pasal apa? Pasal lagi orang duk buat penaya ke Islam, lagi orang duk tindas Islam, lagi orang duk buat zalim pada Islam, lagi sebahagian orang nak tahu Islam ni apa. Sampai jadi apa pun tuduh Islam. Sampai jadi apa pun Islam jahat. Sampai jadi apa pun ini semua Islam punya pasal. Bila terlampau sangat orang duk buat, dengan sendirinya akan ada orang yang simpati. Orang yang simpati, dia akan cek balik. Betul ke? Tuan-tuan pernah tengok video klip? Kat saya ada mereka hantar. Raja Jordan pergi bagi speech di United Nations. Raja Jordan, dia pergi bagi speech, pergi bagi ucapan di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Tuan-tuan mau dengar video klip tu? Macam mana Raja Jordan bercakap? Sedangkan dia pun menikah bini orang putih. Tapi apa dia punya cakap ni tuan-tuan kena dengar. Dia kata kalau sekiranya ada orang Islam buat salah, jangan kata agama Islam salah. Itu salah orang itu. Dia kata. Dia cuba nak clear benda ni kepada masyarakat dunia. Masyarakat dunia hari ni, apa pun nak tuduh Islam. Apa pun. Kebetulan pula, dalam masa yang sama, negara-negara yang ramai orang Islam duduk ni, cerita lain tak ada, mereka bergaduh berperang. Ya Allah. Ni yang latest ni di mana? Yaman.
Bergaduh, berperang. Habis, berterabung. Budak-budak kita yang duk pergi mengaji di sana, anak-anak tuan-tuan, orang Kedah berapa ramai, duk ada di Yaman, di Hadramaut, di macam-macam universiti duk ada di sana, terpaksa ambil keluar lah ni. Pasti pergi jadi bergaduh. Kena pula pemerintah Arab Saudi pada hari ini, dia ni nampak agak lain daripada yang lepas-lepas. Al-Malik Salman ini, King Salman ini, tuan-tuan, dia buat satu speech baru ni, dia kata apa? Dia kata dia antara agenda penting bagi dia sebagai pemerintah baru kepada Saudi ini, dia kata dia antara agenda penting dia ialah dia nak melihat orang Islam di Palestin, dia kata. Orang Islam di Gaza itu, dia kata adik-beradik dia kata. Tu kenyataan ni semua nak bagi panas ni. Nak bagi panas. Pasal had duk ada sebelum ni semua duk main tikam turut aja, mai dia ni, dia buat belain. Bila mati King Abdullah, Al-Malik Abdullah mati hari itu, dia naik jadi imam semayang mayat. Terkejut orang. Sampai Syekh Sudais pun dia kata, tak payah mai, hang tunggu di Mekah, hang buat salat ghaib di sana aja. Dia jadi imam semayang mayat kepada Al-Malik Abdullah. Dia mula tunjuk belain daripada yang lain-lain. Bila mai dalam isu Arab Palestin, dia kata apa? Dia terus cakap macam tu. Dia kata dia antara keutamaan pemerintahan dia hari ini ialah dia melihat orang Islam di Gaza. Dia kata. Tuan-tuan, dia nak buat sungguh ke tak? Itu benda secondary. Itu benda nombor 2. Yang pentingnya, dia berani bercakap macam tu dulu. Pun dah cukup. Bila jadi isu di Yaman, apabila puak-puak Syiah Houthi pergi serang orang-orang Sunni di Yaman, dia hantar jet pejuang dia pergi. Dia agresif dalam hal ni. Nampak dia agresif. Alhamdulillah. Dari satu segi. Alhamdulillah. Tapi kena ingat bahawa yang nak bersaing, yang nak lawan dengan dia ni bukan calang-calang kuasa. Sebab orang kafir ni, dia pakuk mana pun, mereka akan bersatu. So benda-benda macam ni, perkembangan politik dunia yang semua orang Islam, tak kira hang duduk dalam pekan, tak kira hang duduk dalam kampung, tak kira hang duduk corok mana, hang kena tahu benda ni. Pasal apa? Pasal dia melibatkan maruh orang-orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda-benda macam ni kita nak kena tengok. Baik, so dia timbul persoalan di dalam bab yang kita baca ni. Dia kata ditanya orang akan Nabi SAW tentang periuk orang, pasal periuk Majusi aja tu yang dia pi sampai habis semua tu. Dia buat pasal dengan baca kitab ni. Pasal periuk Majusi punya pasal saja. Nampak? Dia kata, adakah boleh digunakan dia buat memasak di dalamnya? Boleh tak boleh? Dia kata, tapi duk guna periuk tu buat masak. Pasal apa tuan-tuan? Pasal tadi duk cerita pasal gajah, pasal unta, pasal apa. Tengok orang Melayu mata dah layu lah tadi. Dia kata kalau tak main, tak apa malam ni leceh, tajuk, slow dah. Bawa pergi sampai Yaman, Zat. Baru dia pakai buka mata balik. Dia main balik periuk, dia nak buat leceh balik. Inilah masalah kita ni. Tak baca, tak boleh. Nak langkah, dia patai. Dia tak tahu baca. Kan dia duduk langkah banyak. Bila baca, dia main tajuk yang tak apa menarik ni, dia jadi tak larat lah. Kan? Baik, sambung balik. Buka mata balik. Dia kata, lalu dijawabnya sabda Nabi SAW, bersihkah oleh sekalian kamu akan dia dengan dibasuh periuk itu dulu. Dan gunakan periuk itu untuk masak oleh sekalian kamu di dalamnya kemudian daripada bersih itu. Maksudnya boleh pakai, tak boleh pakai? Boleh pakai. Dengan syarat apa dia? Basuh dulu. Dengan syarat basuh dulu. Kalau periuk tu dia buat, dia buat kurma babi, macam mana? Kalau dia buat kurma babi, macam mana? Kalau ikut mazhab Syafi'i, kena samak dulu. Okey? Ada pendapat dalam mazhab lain, dia kata babi pun bukan mughallazah. Ada pendapat. Dia kata babi bukan mughallazah. Dia kata apa? Pasal babi ni adalah najis biasa. Apa hujah? Golongan yang kata babi bukan mughallazah, apa hujah dia? Dia kata pasal disebut dalam satu ayat. Hurrimat alaikumul maita waddam walahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu makan bangkai, darah dan daging babi. Dia kata bangkai najis apa? Najis mutawassitah. Darah najis apa? Najis mutawassitah. Pasal apa? Babi pergi jadi mughallazah. Dia kata, oleh kerana disebut dalam satu ayat. Hurriman alaikumul maitah
waddam walahmul khinzir. Diharamkan kamu makan bangkai, makan darah dan makan daging babi. Maka tiga-tiga ni mutawassitah. Itu satu pendapat. Kita nak ikut, tak mau ikut, itu kita punya bab. Tetapi itu satu pendapat yang perlu dihormati. Okey, sekurang-kurangnya kita tahu, kata ada pendapat di kalangan mazhab yang kata macam tu. Mai dalam masyarakat kita di Malaysia ni, masyarakat majmuk yang kaki yang duk terkedarah babi ni ramai. Masalah tak dengan kita? Masalah, tuan-tuan. Masalah, tuan-tuan. Sebahagian daripada hotel, apabila mereka apply halal cert, mereka apply sijil halal daripada JAKIM, JAKIM pergi check untuk nak bagi sijil halal dekat mereka, pergi tengok, mereka guna satu mesin aja untuk basuh pinggan. Basuh pinggan, dia pakai mesin. Dia tak pakai orang basuh macam kedai tom yam kampung kita ni. Dia pakai mesin. Dia masuk semua dalam tu, mesin tu cuci-cuci, saya angkat keluar aja. Masalahnya ialah, kitchen orang Islam, dapur orang Islam, dengan dapur orang bukan Islam ni, join tempat basuh pinggan. Di sebelah kitchen bukan Islam, ada dihidangkan kurma babi. Pinggan mereka makan, dia main rejam masuk dalam satu mesin basuh tu dengan kita. Ini di mana ni? Kalau kita ikut fiqh mazhab Syafi'i, sama habis tu. Tak kira pinggan kita, pinggan mereka, boleh kerana masuk dia dah bercampur dah, dia jadi mughallazah habis semua dah. Jenuh pergi duk tanggung air tanah, pergi duk basuh. Hari-hari duk kena pergi duk buat lagu tu. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Dia menjadi satu masyakkah, menjadi satu benda berat kepada kita. Okey, bila jadi macam tu, JAKIM tak bagi sijil halal dekat mereka. JAKIM arahkan, suruh asinkan. Hak ni untuk kitchen orang Islam pakai mesin basuh asin, hak sana pakai asin. Tak mau campur. Tak mau campur. Tapi, tuan-tuan percaya ke tak campur ni? Bab tu bab lain pula. Bab tu bab lain pula. Tapi masa pergi cek, nampak asin. Tapi bimbang juga. Dia duk pakai balik sana, pinggan dia tak cukup. Pasal hari ni ada dinner, dapat annual dinner daripada mana ramai tak cukup. Dia cuk wisil, panggil ni, pinggan nambah hantar mai, dia tak cukup. Masuk pi, balik mai, basuh mesin ni balik. Allahu akbar, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal berdasarkan fiqh mazhab Syafi'i, babi itu adalah mughallazah. Jadi dalam kih, bila orang tanya Nabi tentang periuk yang digunakan oleh orang Majusi, Nabi jawab apa? Nabi kata basuh saja. Nabi tak suruh sama. Nabi suruh basuh saja. Majusi makan babi ke tak? Mau tak makan. Babi lintah pun ayah liang dia merambu dah bila tengok. Bukan dia cerita makan lagi dah. Babi lintah liang dia merambu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kata Abi Tha'labah lagi. Wa naha an kulli sab' dhi nabin. Dan ditegah Nabi SAW daripada makan tiap-tiap binatang buah yang bertaring. Binatang yang ada taring ditegah juga. Baik, masalah. Makan dan minum dia dalam bekas orang kafir, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, makruh menggunakan bekas orang kafir. Ini mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i. Imam Nawawi dia kata apa? Makruh pakai bekas orang kafir. Dan makruh memakai akan pakaian mereka itu. Bukan bekas makan minum saja. Pakaian mereka pun makruh kita pakai. Pasal apa? Pasal mereka tak tahu dari segi kesucian. Tuan-tuan tahu tak beza antara bersih dengan suci? Bersih maksud dia apa? Maksud dia tak kotor. Suci maksud dia apa? Lebih daripada bersih. Ada benda yang kita tengok bersih, tapi tak suci. Itu sebab dalam perbincangan fiqh ibadah, dalam bab taharah, najih ni dia ada najih aini, dia ada najih hukmi. Najih aini nampak najis ketui duk datang tu. Tu dia, ain najih duk ada. Najih hukmi, tengok lantai bersih. Tapi lantai tu pernah ada najih. Dan najis tidak dicuci dengan cara yang dikehendaki oleh syarak. Senang contoh, kita kata macam ni tuan-tuan. Senang contoh. Rumah siapa yang tak ada anak kecil? Rumah siapa yang tak ada anak kecil? Anak kecil ini dengan pampers dia bocong dengan macam-macam ni. Saat lagi ayak kencing bergenang atas lantai. Macam mana cara kita cuci ayak kencing atas lantai tu? Macam mana?
Rumah ustaz sendiri. Rumah tok guru sendiri. Ustaz tu ada, tok guru tu ada, dia suruh lah buat macam dia duk mengajar bab taharah ni. Dia kata najis ni budak umur 2 tahun ni dah makan macam-macam dah ni. Dia kata najis dia ni mutawassitah. Hampa kena buat apa? Ambil kain buruk, lap dulu, bagi hilang ain najis. Lepas tu kena ceruk air yang mengalir. Ini fik taharah dalam mazhab Syafi'i. Kena ceruk air mengalir, tarik air tu pergi. Baru lantai tu bersih dan suci. Kita rumah kita buat macam mana? Rumah Tok Wan ni. Tok Wan duk main mengaji tiap malam ni. Bro, cucu kencing tuan tu. Ni budak ni kencing dah ni. Mai. Mereka pun mai, ambil satu mop macam. Satu batang mop. Main mop. Okey, clear. Dari segi fik mazhab Syafi'i, suci tak? Tak suci. Kerana tidak dialirkan air di tempat najis mutawassitah itu. Tidak suci. Kalau ikut mazhab Syafi'i. Baik, satu lagi, orang bang. Tuan nak semayang. Tuan masuk pancung, ambil ayat semayang, dengan kaki basah tu, tuan main pijak tempat tadi ni. Tapak kaki tuan sudah jadi apa? Sudah mutanajis. Tapak kaki tuan itu sudah bernajis. Bagus, menyapi, hampang sejadah. Sejadah tu pula, dia cop najis pula atas sejadah tu. Allahu Akbar, cantik tuan semayang. Najis sudah dua ada di atas sejadah tu pula. Sekali maktuk pula pergi pakai sejadah tu semayang, habis melingkup habis semua. Tetapi lantai nampak bersih tak? Bersih. Sejadah nampak bersih tak? Bersih. Tetapi dari segi hukumnya mutanajis, bernajis. Pasal apa? Pasal cara cuci najis mutawassitah. Najis pertengahan ini, cara dia buang ain najis. Air kencing tu bagi hilang dulu, ceruk air bagi mengalir, baru cuci dia. Baru lantai itu dianggap bersih dan suci. Tuan-tuan, bayangkan kalau kita jenis orang macam tu. Kita jenis halai balai dengan hal-hal kebersihan ni. Apa jadi dengan ibadat kita? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, so dia kata dan makruh. Kata Imam Nawawi, makruh. Bukan sahaja minum, makan daripada bekas mereka, pakaian mereka pun makruh. Sama ada yang dipunyai oleh kafir kitabi ataupun lainnya. Dan sama ada kafir itu yang beragama dengan memakai najis dan lainnya. Seperti Hindu dia buah di sini. Dia kata seperti Hindu yang menggunakan taik untuk menyapukan alat dan rumah mereka. Hindu lah tak buat dah. Hindu kampung dulu ni. Hindu lama-lama dulu. Saya tengok zaman tu di Tesih Kelurong ni, dia sapu apa? Taik lembu. Dia sapu di lantai rumah tu. Pasal apa? Pasal bagi dia binatang tu suci. Maka dia nak bertabaruk. Tabaruk maksud dia apa? Nak mengambil berkat dengan taik lembu tu. Dia sapu di lantai rumah dia. Kalau jenis macam ni, lagi kacau dengan kita. Pasal apa? Pasal dia duduk bergelumang dengan najis. Dia kata, jadi macam mana kita nak pergi tumpang pakai kain baju dia? Tak boleh, dia kata. Dan dia kata bermula dalil yang menunjukkan atas makruh memakainya itu, hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi, an Abi Sa'labah Al-Khushani, annahu qal, ya Rasulullah, inna bi ardi ahli al-kitab, fanatbuhu fi qudurihim, wa nashrabu fi aniyatihim. Diriwayatkan dari satu sahabat Nabi SAW, namanya Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, bahwasanya berkata dia kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya kami tinggal sekampung dan bersatu tempat dengan ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Apabila kami mau bertanak nasi dan memasak, maka kami masuk di dalam periuk, kami masak di dalam periuk mereka itu. Duduk sekampung. Jadi share lah, periuk kita mereka pinjam, periuk mereka kita pinjam. Dan apabila kami nak minum, kami minum dalam bekas mereka itu. Macam kita duk kerja pejabat lah ni, bercampur segala bangsa. Kan? Buat apa? Pot apa dia panggil? Potlang. Buat potlang pula di pejabat ni. Makan sekali lah. Takkan kita kata, hang bukan Islam, makan tolong. Takkan kot. Duk kerja sama pejabat. Jadi, gelas pula tak cukup, share lah. Tadi dia minum, kita ambil minum. Macam tu punya jadi. Padahalnya, pada periuk mereka itu, buat tempat
masak, balik bayar. Dia kata. Oh, ni dia dah habang lah. Dia kata ni. Puak yang kata Yahudi Nasrani ni, walaupun ahli kitab, mereka makan babi. Dan bekas minum mereka itu, iaitu bekas minum arak mereka itu. Puak ni ngarak tak payah apa-apa. Tak payah apa-apa. Itu sebab bila nak buat hudud, oh tak boleh, mereka tak boleh terima. Sebab mereka duk nampak benda ni, macam nak menyusah mereka. Dia kata kalau jalan undang-undang Islam ni, judi pun tak boleh. Susah lah mereka dah. Pasal mereka seronok pun main judi, sedih pun main judi. Mereka seronok pun mereka yamsing. Mereka sedih pun mereka yamsing. Mak dia mati. Mayat duduk dalam rumah. Botol duduk buka. Duduk minum. Pasal bagi mereka itu kebudayaan mereka. Jadi bila duk habang kata nak buat undang-undang Islam ni, isu duk habang arak tak boleh jual, arak tak boleh minum, mereka nampak naik dia susah lah. Mereka duk nampak macam tu. Ada pula satu batu bronzen. Batu bronzen, batu api pula. Duk pergi bagi mereka takut pula. Kata, Islam kalau ni duk habang, mereka lagi takut lah. Kan? Jadi itu sebab kita kata bab ni perlu dijelaskan. Elok-elok. Terang kat mereka elok-elok. Supaya mereka tak dengang-dengang tentang hudud ini. Tak mau. Mereka dengang-dengang dan mereka dengang daripada sumber yang salah. Mereka ni perlu diberitahu elok-elok. Kata benda ni bagus. Benda ni baik. Pagi kemarin, pukul 4 suku pagi. Saya duduk di Kepala Batai. Taman belakang taman saya duduk. Pukul 4 suku pagi, kawang masuk. 4 orang kawang masuk. Dah masuk, dah pecah rumah, dah curi barang-barang berharga dalam rumah, dia nak lajak satu lagi. Dia nak rogol bini tuan rumah pula. Ni. Semalam. Baru 24 jam. Jadi laki mana boleh biar benda ni? Dia lawan lah. Orang nak merosakkan kehormatan bini dia. Dia lawan. Dia lawan, mereka ramai. Mereka demah dia cukup-cukup. Mereka kelak tangan dia. Kita hari ni duk tak setuju undang-undang nak kerat tangan pencuri. Hari ni pencuri kerat tangan tuan rumah. Ambil. Hampa mau yang mana? Hampa mau orang jahat kena hukum ke? Hampa mau hampa menjadi mangsa kepada orang jahat ke? Jangan kita ingat orang kena, kita tak kena. Kita tak tahu satu hari tahkah kita kena. Masa kita kena, baru kita nak lompat, nak angin, nak main satu badan, nak suruh jalan, hudud dandan hari ni buat jalan. Mau terima satu benda aja, undang-undang ni Allah punya, sudah tentu baik. Takkan Allah nak menyuruh kita buat satu undang-undang yang nak buat naya, yang nak buat zalim kepada sama-sama kita. Takkan Allah nak buat macam tu. Masuk tajuk tu, page 10 pula dah jadi, kan? Tak, bukan. Saya nak abang satu je, tuan-tuan. Terus saya duk fikir banyak-banyak, lah ni, kita terima hukum ni, hukum Quran. Satu. Pegang dada kita, tanya, aku ni orang apa? Aku orang Islam. Quran ini kitab suci siapa? Quran kitab suci kita, orang Islam. Dan perintah ni mai daripada mana? Mai daripada Allah, ada dalam Quran. Pegang dada kita, pujuk hati kita. Terimalah, kerana ini perintah Allah, Tuhan aku. Bukan nak suruh buat minggu depan. Bukan nak suruh buat bulan depan. Suruh setuju dulu. Apabila dibentangkan, setuju dulu. Lepas itu duduk, bincang sama-sama. Terus kira parti, kira kita orang Islam. Kita duduk, kita bincang, kita nak buat bagi elok undang-undang ni. Kita nak laksanakan dengan cara yang sopan dan tertib. Kita tidak mau buat naya siapa-siapa. Kita nak benda ni dilaksanakan untuk nak menjamin keamanan dan keharmonian semua orang, semua bangsa. Tidak ada manusia yang otak dia, yang fikiran dia waras, dia nak menyebelahi orang, pecah rumah orang dan merosakkan harta benda dan meragut kehormatan orang yang ada di dalam rumah tu. Apa bangsa, apa agama pun tak boleh terima benda-benda yang tak elok macam ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi ini rang undang-undang yang kalau hampa terima pakai, aku tolong jaga keamanan hampa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Macam tu sekali. Allah Subhanahu Wa Taala buat mai undang-undang yang baik untuk kita. Jangan kita tolak.
benda yang Allah suruh kita buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tetapi, saya dah kata semalam, saya kata lagi sekali, saya tetap berkepercayaan bahawa benda ni perlu diberi penerangan dulu. Bagi faham dulu. Supaya orang faham kata benda ni baik. Bukan benda ni nak tunjuk siapa menang, siapa kalah. Tapi benda ni perintah Allah dan sudah tentu baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung balik hadis yang tak habis-habis ni. Dia kata Nabi Tha'labah Al-Khushani annahu qala ya Rasulullah inna bi ardi ahli al-kitab fanatbukhu fi qudurihim wa nashrabu fi aniyatihim. Kami duk bercampur dengan puak ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kami share barang-barang makan. Pinggan mangkuk mereka kami share, pinggan mangkuk kami mereka share. Sambung hadis tu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in lam tajidu ghairaha farhaduha bil ma. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu riwayat, janganlah sekalian kamu makan dan minum di dalam bekah mereka itu, melainkan jika tidak mendapat sekalian kamu lain daripadanya. Nabi kata apa? Kalau boleh, tak usah share pinggan mangkuk dengan mereka. Tapi kalau tak upaya nak buat, nak kena share juga, Nabi kata maka ambil, maka apabila tiada dapat lain daripadanya, maka ambil dan basuh oleh sekalian kamu dengan air. Kemudian pakailah akan dia, kerana sudah kamu basuh ia dengan cuci. Dia kata, kalau boleh tak mau share. Tapi kalau tak apa ya nak buat apa? Tak apa, tapi pastikan pinggan mangkuk itu dah dibasuh sampai cuci. Maka jadilah hadis itu menunjukkan makruh makan dan minum di dalam bekah kafir-kafir itu. Nah, lepas ni kita sambung masalah memakai periuk belanga orang kafir. Dia dah mai lagi bincang benda tu. Tuan-tuan, saya tengok dalam satu video orang Belanda. Orang Belanda dia bagi tahu apa tentang produk yang ada di dalam pasaran. Orang perempuan Belanda. Dia bagi tahu tentang produk yang ada dalam pasaran hari ini, berapa banyak produk yang dibuat daripada bahan yang mai daripada babi. Perempuan cakap. Dia tanya pula kepada orang yang ada depan dia ni. Dia kata, siapa tak pernah tengok babi? Tanya puak Belanda. Dia kata, mana boleh. Dia kata pasal apa? Dia kata pasal Belanda ada 16 juta penduduk. Perempuan ni kata, Belanda ada 16 juta penduduk, babi ada 12 juta ekor. Siapa mau video tu, bagi nombor telefon, kita hantar pergi. Dia bercakap, 16 juta penduduk, mungkin di Holland saja, apa tak tahu, babi ada 12 juta ekor. Jenuh grill. Jenuh buah yang asam. Dan dia kata pula, babi ni satu binatang yang Tuhan saja buat dia bagi jadi macam tu. Seluruh anggota badan dia tu boleh guna. Bulu dia boleh buat berus cat. Dia punya sampai jantung babi compatible dengan jantung manusia. Tuhan buat. Tuan-tuan tahu orang kencing manis yang duk ambil insulin tu? Insulin itu pun sebahagian besarnya diambil daripada babi. Nampak tuan? Allah buat binatang tu, Allah kata haram. Tapi Allah jadikan dia multi-purpose. Binatang yang banyak kegunaan. Saja Tuhan nak tengok manusia. Apa boleh sabang tak boleh sabang dengan binatang ni. Geram-geram, pergi tangkap babi, buat kurma juga. Habis. Jangan. Dia kata jangan. So hati-hati. Bagi pen. So monti ni. Bagi pen. So tanda. Jadi hati-hati dengan produk-produk ini. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk tajuk memakai periuk belanga orang kafir itu apa hukum dia. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.